Okay, video bagi slide ni akan menunjukkan still lagi dalam nota TC 0.3, okay, di bahagian 2.2. Okay, so berkenaan dengan energy policies in Malaysia. Okay, kita tengok development of energy, development of national energy policies. Okay, so apa-apa polisi pun dia ada dia punya sejarah dia. Okay, ini sejarah ni diambil daripada tahun 1970 sampailah tahun 2006. Okay, so kenapa wujudnya polisi ni? Okay, disebabkan harga bahan api. Okay, disebabkan harga bahan api secara generalnya. Okay, sebab bahan api fosil ni, benda yang kita lombong ni, okay, makin banyak kita lombong, makin tinggal sikit, okay, untuk dilombong di kemudian hari. Okay, so bila kita balik kepada basic business, okay, barang yang limited ni, harga dia akan jadi makin mahal. Okay, so permintaan makin tinggi, barang makin limited, harga akan jadi makin mahal. Okay, that's why wujudnya energy polisi ni tadi, sebab dia nak menggalakkan kita untuk melakukan penjimatan. Okay, kita tengok institutional framework. Okay, Energy Efficiency and Conservation Development in Malaysia. So badan-badan mana yang terlibat? Okay, untuk badan kerajaan, okay, yang pertama sekali ialah KETA. Okay, ataupun nama panjang ni lah Kementerian Tenaga Teknologi Hijau dan Air. Okay, kemudian di bawah dia kita ada Suruhanjaya Tenaga. Okay, kita ada Green Tech, kita ada EPU dan kita ada SETRI. Okay, semua ni adalah di bawah kerajaan lah. Okay, untuk private sector, okay, kita ada badan-badan yang ni. Okay, so dalam banyak-banyak ni mungkin awak pernah dengar perkataan Green Building Index. Okay, so Green Building Index ni bermaksud adalah satu benchmark yang diberi ataupun satu penilaian yang diberi kepada bangunan. Okay, dia ada kategori lah, Gold Standard, Platinum Standard dan sebagainya. Okay, dan yang paling tinggi ialah Platinum Standard. So daripada standard-standard ni tadi, siapa yang tahu berkenaan dengan Green Building Index, bila kita sebut dia ada Green Building Index tahap Platinum, okay, so dia tahu bangunan tu ialah bangunan yang paling cekap tenaga. Okay, so kembali kepada energy policy in Malaysia. Okay, ini adalah polisi-polisi yang telah di-develop. Okay, biasa yang ni yang awak kena ingat. Okay, yang ni yang awak perlu ingat dan hafal. Okay, so dia ada 3 objektif untuk energy policy in Malaysia. Okay, objektif pertama ialah berkaitan dengan the supply objektif. Okay, objektif dari segi pembekalan tenaga. Objektif yang kedua ialah the utilization objektif. Objektif dari segi penggunaan tenaga. Okay, yang ketiga adalah objektif berkenaan dengan environment. Okay, maknanya berkaitan dengan alam sekitar. Okay, so kita tengok untuk objektif pertama ni, bahagian untuk supply, pembekalan tenaga. Objektif dia ialah untuk to ensure adequate, okay, mencukupi, adequate ni mencukupi, secure, selamat and cost effective. Okay, cost yang berpatutan tentang pembekalan tenaga, okay, melalui developing and utilizing alternative source of energy. Okay, so dalam objektif ni dia nak memastikan bahawa tenaga tu sampai kepada pengguna, make sure cukup, selamat dan juga cost effective. Okay, kemudian dari segi utilization, okay, kalau supply ni lebih kepada kita punya energy supplier lah. Kalau di Semenanjung Malaysia kita ada TNB. So supply objektif ni jatuh kepada TNB. Okay, kemudian pergi ke
utilization objective. Okay, penggunaan. So siapa yang nak guna? Kita lah pengguna. Okay, objektif yang kedua jatuh kepada kita, pengguna. Okay, dia punya objektif dia ialah untuk promote efficient utilization of energy and to discourage wasteful and non-productive pattern of energy consumption. Okay, dia nak promote efficient utilization. Okay, dia nak promote cara penggunaan yang lebih efisien dan juga untuk mengelakkan berlakunya pembaziran. Okay, dan juga non-productive pattern of energy consumption. Maksudnya dia guna energi tapi tak ada output. Okay, contoh paling mudah macam saya bagi tahu dalam video sebelum ni, keluar rehat, tak tutup lampu, tak tutup komputer. Okay, maknanya itu adalah non-productive pattern. Okay, bila tak tutup lampu, tak tutup komputer, waktu rehat, maknanya tak, masa tu tak buat kerja, jadi tak ada production. So bila tak ada production, kalau boleh jangan gunakan elektrik. Dia tutup. Okay, kalau tak dia akan jadi non-productive pattern of energy consumption. Okay, kemudian pergi yang ketiga, the environment objective. Okay, yang ni jatuh kepada pembekal tenaga elektrik, okay, dan juga pengguna juga. Okay, to minimize the negative environmental impact of energy supply change. Okay, contohnya untuk pembekal tenaga, bila dia hasilkan tenaga elektrik di power plant, okay, dia akan bebaskan gas-gas karbon. Okay, jadi dia kena make sure pembebasan gas-gas karbon tu telah ditapis dan pembebasan karbon tu perlu seminimum yang mungkin. Okay, itu untuk pembekal tenaga lah. Okay, itu untuk pembekal tenaga. Okay, untuk pengguna pula, dia kena memastikan sistem katakan rumah dia, sistem wiring rumah dia perlu berada dalam keadaan baik. Okay, jangan membuat sambungan-sambungan yang tidak di-approve oleh technician ataupun seorang engineer lah. Okay, sebabnya kalau buat sambungan-sambungan yang macam sambungan yang haram, okay, dia akan menyebabkan berlakunya lintah-pintah dan sebagainya, dan boleh membawa kepada kebakaran. Okay, dan bila berlaku kebakaran ni, okay, especially kalau premis tu adalah premis yang berkembar dengan premis lain, dia akan menyebabkan orang lain pun turut rugi sama. Okay, di samping bila berlaku pembakaran ni, dia akan bebaskan asap-asap yang bahaya untuk kesihatan lah. Okay, okay, kita sambung slide ni. So energy efficiency master plan. Okay, so currently developing a master plan for energy efficiency. Okay, so Malaysia is currently developing a master plan for energy efficiency. So dalam master plan tu, it contain a roadmap for the promotion of energy efficiency in the industrial, commercial and household sector. Okay, dia ada roadmap ataupun tips-tips okay, berkaitan dengan penggunaan tenaga dekat industri, okay, dekat komersial dan juga dekat rumah-rumah biasa. Okay, which comprise of, yang pertama, identification of policy initiative for the industrial, commercial and household sector. Okay, nanti mungkin dia akan keluarkan kalau rumah kena follow macam mana, kalau kilang kena follow macam mana, dan kalau untuk komersial apa yang dia kena follow. Okay, sebab sektor tu tak sama, lain-lain. Okay, kemudian yang kedua, identification of appropriate program that can be implemented under each of the identified policy initiative. Okay, contohnya mungkin dikatakan untuk komersial, bangunan-bangunan office, okay, mungkin dikatakan lepas ni wajib pasang stiker jimat tenaga pada tempat-tempat yang berpotensi seperti tandas, okay, ruang pejabat dan juga tempat-tempat yang berkaitan lah. Okay, yang ketiga, development of prioritized action plan that will guide implementation of the various policy initiative along with its supporting programs. Okay, so polisi mungkin kata pejabat kena jimat tenaga, okay, tapi program apa yang nak buat, aktiviti apa yang nak buat bergantung kepada
bahagian admin untuk susun dia punya aktiviti tu supaya awareness berkaitan dengan energy efficiency ni sentiasa diambil kira dalam praktis harian. Okey. Jadi kenapa dia kena buat master plan ni adalah untuk accelerate the development of energy efficiency. Okey. Sebab energy efficiency ni dia perlu mula di kalangan pengguna. Okey, secara logiknya pengguna sendiri perlu buat energy efficiency. Okey. So bila pengguna buat energy efficiency, dia kurangkan penggunaan elektrik. Okey, selepas itu kita punya pembekal elektrik pun boleh kurangkan penghasilan elektrik sebab demand kurang, dia hasilkan kurang. Okey, bila dia hasilkan kurang, penggunaan bahan mentah kurang. Okey, penggunaan bahan mentah kurang, pembebasan gas karbon pun akan kurang. Okey, nampak tak dia punya chain kat situ Okey, antara program yang berkaitan dengan yang boleh membantu energy efficiency campaign ialah Small Renewable Energy Program. Okey, SREP. Okey, yang mana yang ni dia promote renewable energy for power generation, facilitate expeditious implementation of grid connected renewable energy resources based small power plant. Okey, dia menggalakkan adanya badan-badan ataupun company-company yang membuat grid connected. Maksudnya dia ada satu solar power plant. Okey, katakan dia ada tanah yang luas, dia pasang solar panel. Okey, dan tenaga daripada solar panel tu dia sambungkan kepada grid. Grid dia bermaksud sistem bekalan TNB lah. Okey, dia jual balik pada TNB. Okey, jadi untuk small ni, how small is small? Okey, saiz dia ialah 10 megawatt paling maksimum. Okey, maknanya siapa yang nak ikuti program ni, okey, dia boleh hasilkan maksimum 10 megawatt sahaja dan akan diberi lesen selama 21 tahun. Okey, dan daripada dia punya power plant untuk solar tadi, dia boleh hantar kepada TNB dengan rating 11 hingga 33 kV. Okey, so untuk make sure dia buat program ni secara official maksudnya secara legal, so dia perlu Renewable Electricity Purchase Agreement. Okey, dia kena buat agreement lah dengan TNB. Okey, selama tempoh 21 tahun ni dia akan setuju dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan seperti tarif, harga dan sebagainya. Okey, kemudian dia juga tetapkan syarat, okey, dalam company tu kena ada Bumi Putra share, okey, minimum sebanyak 30%. Okey, maknanya kalau ada company-company yang warga negara bukan Bumi Putra, okey, contohnya warga Cina dan juga India, jika dia nak buka solar power plant, okey, dia tak boleh buka berseorangan lah, dia kena ajak Bumi Putra untuk share dia join sekali. Okey, dan jika dia nak ada pelabur daripada luar, okey, maksimum share yang pelabur tu boleh letak ialah 30% maksimum. Okey, sebab apa government buat plan macam ni? Okey, sebab dia nak power plant solar tu adalah warga negara Malaysia yang punya. Okey, so dia nak warga negara Malaysia ni ada higher authority daripada partner-partner dia yang daripada luar. Okey, selain daripada program-program tadi, kerajaan juga ada memperuntukkan energy efficiency incentive. Dia bagi macam pertolongan lah kepada siapa yang nak ceburi bidang energy efficiency. Okey, dia akan bagi kepada siapa? Energy conservation service provider. Okey, contohnya company-company seperti ESCO tadi, energy saving company. Okey, katakan energy saving company tadi
Contohnya dia pasang solar panel dekat UiTM kampus Dungun. Okay, dan UiTM kampus Dungun akan bayar dia certain amount of money lah. Okay, so standard dia kalau kat Malaysia ni, bila kita dapat hasil pendapatan daripada kita punya hasil jual beli, okay, kita akan di-charge cukai, okay, daripada transaction jual beli tersebut. So untuk energy conservation service provider, mungkin cukai akan dikecualikan daripada transaction jual beli tadi. Okay, maknanya kalau dia jual RM100, maknanya daripada RM100 tu dia tidak perlu bagi kepada government as a cukai. Okay, itu contoh Okay, energy saving and retrenchment program. Okay, yang ni mungkin kita boleh buat kempen lah. Okay, kempen seperti kempen kesedaran, okay, kempen tanpa stiker jimat tenaga, okay, dan juga program seperti ceramah dan sebagainya. Okay, seterusnya ialah energy efficient equipment purchase locally and import. Okay, jadi kerajaan mungkin benarkan kita untuk membeli barangan-barangan jimat tenaga as long as dia disahkan selamat oleh SIRIM. Okay, sama ada di lokal ataupun kita boleh import. Okay, jenis-jenis insentif yang disediakan. Okay, pioneer status selama 10 tahun. Okay, so bagi company-company yang ada pioneer status 10 tahun ni, bermakna dia punya reputasi dia adalah bagus compare tu company-company yang lain. Okay, bila dia ada pioneer status ni, maksud dia adalah company antara yang terawal sekali menceburi bidang energy efficiency dan akan menjadi pakar rujuk daripada company-company lain yang baru nak mula. Okay, kemudian yang kedua, investment tax allowance on initial 5 years capex. Okay, jadi maksud dia cukai yang dia sepatutnya bagi dalam tempoh 5 tahun tu akan dipulangkan semula untuk digunakan balik. Okay, dia bukan macam exemption lah. Kemudian ada juga import duty and sales tax exemption. Maknanya kalau dia beli barangan-barangan seperti solar panel, okay, daripada luar, so dia akan dapat pengecualian import duty dan juga sales tax exemption. Okay, siapa lagi yang boleh dapat insentif ni? Okay, energy generation from renewable sources. Okay, siapa yang buat penghasilan tenaga elektrik daripada renewable sources. Okay, siapa yang import PV solar dan juga equipment system, siapa yang purchase solar heating equipment, siapa yang membeli energy efficient equipment sama ada lokal ataupun import. Okay, so kalau kata awak ada company yang nak dah buat energy efficiency program dan awak nak claim dia punya insentif tadi, so boleh follow prosedur-prosedur ni lah. Okay, so boleh tengok dekat laman web Suruhanjaya Tenaga berkenaan dengan macam mana nak apply energy efficiency insentif, dan juga laman web Kementerian Teknologi Tenaga Hijau dan Air. Okay, the next incentive adalah kita ada Green Building Incentive. Okay, qualifying expenditure to obtain Green Building Index certification. Okay, so siapa yang keluar modal untuk usaha nak dapatkan GBI certification dekat bangunan dia, okay, dia akan mendapat tax exemption equal to 100% of qualifying expenditure. Okay,
Maknanya kalau lah dia kena keluarkan 1 juta daripada dia kena belanja 1 juta untuk buat kos untuk dapatkan GBI certificate tadi, nak tukar alat, beli barang ni, beli barang ni. Jadi semua kos tu tak perlu dikecualikan cukai. Okey. Jadi ini hanya untuk GBI certificate obtained between 24 Oktober 2009 hingga 31 Disember 2014. Okey, kalau ikut kita sekarang berada di tahun 2020. Okey, dah terkeluar daripada dia punya insentif dia, tapi kita masih lagi boleh mohon secara manual. Okey, boleh mohon secara manual. Dan mungkin kalau dulu dia bagi 100%, mungkin sekarang dia bagi dalam 70, 80 ataupun 90%. Okey, kemudian siapa yang purchase Green Building Index Certified Property? Okey, maknanya katakan developer dah buat bangunan baru, bangunan office baru tu dengan equipment dan juga alat-alat yang dah memang jimat tenaga, dan dia mohon untuk bangunan tu dapatkan GBI certificate. Kemudian bangunan tu dibeli oleh orang lain. Okey. So, siapa yang beli tu akan dapat pengecualian stamp duty ataupun kos untuk transfer of ownership. Okey. Maknanya kalau dia kena stamp duty ke, legal fees ke, lawyer fees ke sebagainya, mungkin dikecualikan. Okey. Kemudian stamp duty exemption on SNP, sale and purchase between ini pada tarikh yang disebut tadi lah. Okey, maknanya kalau pada tahun sekarang kita kena update balik sama ada dia masih dikecualikan ataupun dah kena bayar. Okey. Exemption only on additional cost incurred to obtain GBI certification. Okey. Okey, contohnya kosnya adalah kos untuk cukai ni adalah untuk kos ke atas dana yang digunakan untuk dapat GBI certificate, bukan total cost untuk buat bangunan. Okey. Buat bangunan tu kos lain, and then equipment yang dia purchase dan juga effort yang dia buat untuk dapatkan GBI tu adalah kos lain. Jadi cukai yang dikecualikan tu hanyalah kos yang untuk mendapatkan GBI certificate, bukan kos untuk membuat bangunan tersebut.